主啊，感谢你，今天再给我们有机会纪念你从死里复活的日子。 Tuhan, kami bersyukur hari ini kembali Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk mengingat Engkau bangkit dari kematian. 愿你的恩提醒我们， Kiranya anugerah Tuhan mengingatkan 愿 kami. 你的爱激励我们， Kiranya kasih Tuhan mendorong kami. 你全能的圣手带领我们， Kiranya tangan Tuhan yang penuh kuasa pimpin kami. 给我们以艰辛相信你是复活的主， Kiranya kami dengan hati yang teguh percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang bangkit. 在地上过得胜的生活。 Dan kami boleh melalui hidup yang berkemenangan di dalam dunia ini. 奉耶稣基督的圣名， Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. 阿门。 Amin. 我们2天以前纪念耶稣为我们死， 2 hari yang lalu kita memperingati Yesus yang mati bagi kita. 今天我们纪念耶稣为我们复活。 Hari ini kita memperingati Yesus bangkit demi kita. 这2件事 Kedua peristiwa 是 ini, 神话吗？ apakah ini adalah mitos? 不是。 Bukan. 这2件事是迷信吗？ Kedua hal ini apakah tahyul? 不是。 Bukan. 这2件事是神在人类历史中间所做的最伟大的事情。 Kedua hal ini merupakan kedua peristiwa yang paling agung yang Tuhan lakukan di dalam hidup manusia. 而且不是神以神的地位跟形象显明出来的， Dan bukan dinyatakan melalui Allah maupun dalam wujud keilahian. bukan Allah menyatakan di dalam wujud sebagai Allah， 而是他成了人以后才显明出来的。 Tetapi dinyatakan setelah dia menjadi manusia. 为什么要借着成了人以后才显明出来呢？ Mengapa harus melalui setelah menjadi manusia baru dinyatakan? 请你注意听这些话。 Saudara perhatikan kalimat-kalimat ini. 如果不是在人的历史中间，以人的身份显明死跟复活的真理， Jikalau bukan di dalam sejarah hidup manusia, bukan dengan status sebagai manusia, dia menyatakan dia adalah Allah yang kebenaran tentang kebangkitan ini. mati dan Dan kebangkit。 kebenaran 你要注意听，如果不是在人的身份里面显明死跟复活这2件事情， jikalau bukan di dalam statusnya sebagai manusia, dia menyatakan kematian dan kebangkitannya itu, 那么就表示人在地上生活只有死路一条，没有盼望的。 maka itu akan menyatakan bahwa hidup manusia dalam dunia ini hanya menemui jalan buntu dan tidak ada pengharapan. 所以每一个曾经活在世界上的人， Oleh karena itu setiap orang yang pernah hidup dalam dunia 有真正明白基督的死与基督复活2件事的意义。 haruslah sungguh-sungguh mengerti akan makna dari kematian dan kebangkitan dari Kristus. Kedua hal ini， Kedua hal ini, 你才会觉得你活在地上是有价值、是有意义的。 barulah orang itu bisa mengingat bahwa dia hidup di dalam dunia ini mempunyai maksud dan berarti. 所以我们不要像很多的教会把死跟复活的基督当作是历史上的一个谈话，历史上的一个过去的事情，没有跟我们的生命发生关系。 Maka janganlah kita seperti banyak daripada gereja pada umumnya yang menganggap kematian dan kebangkitan daripada Kristus itu hanya merupakan perbincangan biasa saja yang tidak ada hubungannya dengan hidup 我 kita. 们也深深从我们内心的深处接受，基督是为我死了。 Tetapi haruslah dari kedalaman hati kita, kita sungguh-sungguh menerima bahwa Kristus telah mati demi aku. 基督是为我复活过来， Dan Kristus juga demi aku telah bangkit 所以 kembali. 我今天的活着是为曾经为我死，也曾经为我复活的主，我为他活着。 Oleh karena itu hari ini aku hidup demi Kristus yang pernah mati dan Kristus yang pernah bangkit untuk aku itu. 那用这样的信仰， Dan dengan iman kepercayaan seperti 用这 ini, 样的认知， dengan pengenalan yang pasti 我 seperti 就 ini, 轻看这世界的一切。 maka aku pun meremehkan segala sesuatu yang ada dalam dunia. 有一些人把钱看得很重要， Ada sebagian orang yang menganggap keuangan itu sangatlah penting. 有一些人把自己的生命看得很重要， Ada sebagian orang memandang hidup mereka sendiri adalah begitu penting. 有一些人把他跟妻子的夫妻关系
看得非常重要。 Ada sebagian orang melihat hubungan suami istrinya itu begitu amat penting. 有一些人把他的儿女看得非常重要， Ada sebagian orang menganggap anak-anak mereka itu begitu amat penting. 甚至重要过他与基督的关系， Bahkan sedemikian pentingnya melebihi penting kehubungan dia dengan Tuhan. 是这样吗？ Apakah demikian adanya? 这样对不对？ Apakah demikian itu benar? 耶稣说， Yesus mengatakan, 若有人爱他的妻子，爱他的父母，爱他的儿女，过于爱我，他就不配做我的门徒。 Yesus mengatakan jikalau ada orang yang mengasihi istrinya, mengasihi orang tuanya, mengasihi anak-anaknya lebih daripada dia mengasihi aku, maka dia tidak layak menjadi muridku. 所以你做太太的人， Maka Anda yang sebagai istri, 你不应当要求你的丈夫比上帝的儿子耶稣基督更重要。 tidak sepatutnya Anda menuntut bahwa Anda harus mendapatkan ada lebih penting daripada Allah di hadapan suamimu. Yang istri jangan menuntut suamimu lebih penting daripada Allah，这样的神可能会把你的丈夫拿掉。 Dengan demikian mungkin sekali Allah akan mengambil suamimu. 做丈夫的人不可以认为我的妻子是世界最重要的，比上帝在我的生命中间有更重要的地位。 Dan sebaliknya yang sebagai suami janganlah menganggap bahwa istrinya itu adalah yang paling penting, yang mempunyai posisi yang paling penting lebih daripada Tuhan. 神会把你的妻子拿掉， Tuhan mungkin akan mengambil istrimu. 让你记得你是神所拣选，为了在上帝面前得到他喜悦而活在世界上。 Biarlah saudara bisa menyadari bahwa engkau adalah orang yang telah dipilih Tuhan dan engkau hidup dalam dunia ini adalah demi 我 kehendaknya. 们每一年都纪念复活节， Setiap tahun kita memperingati hari Paskah. 每一年所讲的复活节的道理都是不一样的。 Setiap tahun yang kita sampaikan dalam khotbah tentang Paskah itu berbeda. 为什么要这样呢？ Mengapa harus 因 demikian? 为基督的复活隐藏着的真理太丰富了。 Karena kebenaran yang terselubung di dalam kebangkitan Kristus itu terlalu berlimpah. 你不是因为基督曾经死、曾经复活，我知道了就算了。 Saudara, bukan karena Kristus pernah mati, pernah bangkit, maka saya sudah mengetahui itu sudah selesai. 我们一生一世要不停的追求明白基督的死的意义，基督复活的价值。 Tetapi hendaknya dalam hidup ini kita tidak henti-hentinya terus menuntut akan pengertian bahwa apakah makna daripada kematian dan arti daripada kebangkitan Kristus. 耶稣基督的复活， Kebangkitan dari Yesus 是 Kristus 基督教信仰中间最重要的几个成分之一。 adalah salah satu daripada beberapa unsur yang paling penting di dalam kekristenan. 所以上帝不算的， Oleh karena itu Allah tidak itu bukan anak di dalam perjanjian。 那个不是应许之子，上帝没有应许的，上帝不算。 yang tidak dihitungkannya. 现在你圣像你正式的妻子是上帝所赐福的， Seperti halnya hari ini, Tuhan akan memberkati Anda melalui istri resmi 我 Anda. 们很多人结婚的时候，你的妻子是正式在上帝的面前立有做妻子的。 Kita banyak orang ketika kita menikah, kita adalah istri yang kita resmi berjanji kepada dia di hadapan 我 Tuhan. 们在牧师面前被安利，我们在上帝面前立有跟我们的妻子一生一世做夫妇。 Di hadapan pendeta kita ditabiskan, diteguhkan untuk menjadi suami istri sepanjang seumur hidup yang resmi。 yang resmi. 但是当你没有结婚以前，你曾经找过妓女； Tetapi sebelum Anda menikah, Anda pernah mencari pelacur. 在你没有结婚以前，曾经跟你过去的爱人睡过觉， Sebelum Anda menikah, Anda pernah tidur bersama pacar Anda yang lalu. 然后生的孩子， Kemudian anak yang saudara lahirkan, 有的你把它打掉， ada yang Anda aborsikan. 神都看见了； Itu semua dilihat oleh Tuhan. 有的你打不掉， Ada yang tidak bisa Anda 就留下来了。 aborsikan, Anda tetap 你说 melahirkannya. 那些也是你的孩子吗？ Apakah itu semua juga adalah anak-anakmu? 是， Ya. 但是亚伯拉罕跟夏甲生的孩子， Tetapi anak yang dilahirkan melalui arah Abraham dan Hagar, 虽然是亚伯拉罕
头生的第一个儿子， Meskipun adalah anak pertama yang dilahirkan dari Abraham, 比以撒出生更早13年。 itu 13 tahun lebih awal daripada Ishak 但 dilahirkan. 是上帝没有应许， Tetapi Allah tidak menjanjikan. 上帝没有说亚伯拉罕，你跟夏甲睡觉吧， Allah tidak mengatakan, hai Abraham, tidurlah bersama dengan Hagar. 你要生下一个孩子， Engkau akan melahirkan seorang anak 是我所给你的。 yang aku berikan kepadamu. 上帝没有说， Allah tidak mengatakan 所以 demikian. 夏甲跟亚伯兰生的孩子，上帝不算数， Oleh karena itu anak yang dilahirkan oleh Abraham bersama dengan Hagar, Allah tidak memperhitungkannya. 不是在上帝应许之下生的。 Karena itu tidak dilahirkan di dalam perjanjian Allah. 现在注意听下面一句话， Sekarang perhatikan kalimat selanjutnya. 无论应许不应许， Baik itu yang dijanjikan ataupun tidak, 男女结合生的孩子都是上帝创造的。 anak yang dilahirkan dari persetubuhan laki-laki dan perempuan itu semua adalah penciptaan Allah. 还是上帝所爱的， Masih juga adalah Allah anak yang dikasihi oleh 上 Tuhan. 帝也给他们呼吸， Allah juga memberikan napas 给 kepada 他 mereka, 们生命， memberikan hidup 给 kepada 他们 mereka, 食品， memberikan makanan kepada 给他 mereka, 们一生的照顾。 memberikan pemeliharaan kepada mereka seumur 这 hidup. 些孩子虽然不在应许之下， Oleh karena itu anak-anak ini meskipun tidak di bawah perjanjian, 还在上帝的照顾之下。 masih juga di dalam pemeliharaan Allah. 所以以色玛利有上帝的恩典， Maka bagi Ismail ada anugerah 但 Tuhan, 是以色玛利没有上帝的应许。 tetapi Ismail tidak memiliki janji Tuhan. 现在，请你再继续听下去。 Sekarang saudara mohon perhatikan kalimat 历 selanjutnya. 史中第一个最伟大、向上帝有信心的人，就是亚伯拉罕。 Di dalam sejarah orang yang paling agung yang beriman kepada Tuhan itu adalah Abraham. 亚伯拉罕信的上帝有两大作为： Allah yang diimani oleh Abraham itu mempunyai dua karya besar, 神的创造， penciptaan dari Allah 神的救赎。 dan penebusan dari Allah. 神创造天地， Allah menciptakan langit dan bumi. 神是使人复活。 Allah itu membangkitkan yang mati. 上帝的这两大工作， Kedua karya besar dari Tuhan 除了 ini, 上帝自己以外，没有一个人可以做的事。 selain daripada Allah sendiri tidak ada siapapun yang bisa melakukannya. 我们怎么知道上帝有这两大工作呢？ Lalu bagaimanakah kita mengetahui bahwa Allah mempunyai dua karya besar ini? 借着上帝的第三工作，我们知道上帝有第一、第二的工作。 Melalui karya yang ketiga daripada Allah, kita pun mengetahui bahwa Allah mempunyai karya yang pertama dan karya yang kedua. 上帝的第一个工作是创造， Karya pertama daripada Allah adalah menciptakan. 上帝的第二个工作是复活救赎， Karya kedua daripada Allah adalah kebangkitan dan penebusan. 上帝的第三工作是向我们启示他做事情的伟大。 Karya ketiga daripada Allah adalah Dia mewahyukan kepada kita akan keagungan daripada karya-karyanya 我 itu. 们透过上帝的第三工作，我们明白上帝的第一跟第二个工作。 Maka melalui karya Tuhan yang ketiga, kita pun bisa mengerti karya pertama dan karya kedua daripada Allah. 那么，上帝的两大工作， Lalu kedua karya besar dari Allah 在 ini, 亚伯兰的信仰里面，哪一个是优先呢？ di dalam iman Abraham ini, manakah urutan yang pertama? 请你注意听这句 Saudara 话： perhatikan kalimat 上帝 selanjutnya. 创造， Allah menciptakan, 上帝叫死人复活。 Allah membangkitkan yang 在 mati. 亚伯兰信仰里面， Di dalam iman kepercayaan Abraham, 哪一件是优先的呢？ hal manakah yang menjadi urutan yang pertama? 现在打开罗马书第4章， Sekarang mari kita membuka kitab Roma pasal 4. semua membuka kitab Roma, buku ke-6 dari perjanjian baru, pasal ke-4. 请大家翻开罗马书第4章， 罗马书第4章， kitab Roma pasal 4. 我们大家一同来读几节的圣经。 Mari kita membaca beberapa ayat. 罗马书第4章 Roma pasal 4第17节， ayat ke-17. 亚伯拉罕所信的是那叫死人复活、使无变有的上帝。 Kita baca 17b. Di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan
Dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. 亚伯拉罕所信的上帝 Allah yang diimani oleh Abraham 是叫死人复活、 adalah Allah yang membangkitkan yang mati 使无变有的上帝。 dan Allah yang menjadikan tidak ada menjadi ada. 在这节圣经中间， Di tengah ayat-ayat 亚伯拉 ini 罕信的上帝有两大工作： Allah yang diimani oleh Abraham mempunyai dua karya besar. 第一，叫死人复活； Yang pertama adalah membangkitkan yang mati. 第二，使没有的变成有的。 Yang kedua adalah menjadikan yang tidak ada 这 menjadi ada. 两句话什么意思呢？ Apakah artinya kedua kalimat ini? 上帝能救赎，把 Allah 新生命赐给人； Allah bisa menebus dan memberikan hidup yang baru kepada manusia. 上帝能从没有创造一切所有的东西。 Allah bisa dari tidak ada menjadi segala sesuatu itu menjadi ada. 罗马书4章17节 Maka kitab Roma pasal 4 ayat 告诉我 ke-17 们神的创造、 mengatakan kepada kita penciptaan Allah 神的救赎。 dan penebusan Allah. 但是很奇怪的， Tetapi yang sangat 这 mengherankan, 一节圣经的次序刚好颠倒过来。 urutan daripada ayat ini justru terbalik. 上帝本来是先创造，后来才救赎。 Memang Allah mencipta terlebih dahulu baru kemudian menebus. 但这一节圣经告诉我们， Tetapi ayat ini mengatakan 亚伯拉罕所信的是救赎优先， yang diimani oleh Abraham adalah penebusan lebih awal, 创造其次。 penciptaan itu kemudian. 我非常感谢上帝， Saya sangat bersyukur kepada Tuhan. 圣经仔细到这么地步， Sedemikian detailnya Alkitab ini, 圣经准确到这个地步， sedemikian tepatnya 告 Alkitab 诉我们亚伯拉罕的信仰是以上帝的救恩作为最优先的次序。 mengatakan kepada kita bahwa iman Abraham itu memakai urutan yang pertama dari penebusan Allah 不是上帝的创造作为优先的次序。 dan bukanlah melalui penciptaan Allah sebagai urutan 今 pertama. 天新派神学错误在哪里？ Hari ini di manakah kesalahan daripada teologi 他 liberal? 们相信上帝的创造，他们拒绝上帝的救赎。 Mereka percaya akan penciptaan Allah tetapi mereka menolak penebusan daripada Kristus. 今天很多基督徒信仰失败在哪里？ Hari ini di manakah kegagalan banyak iman daripada orang 他们 Kristen? 承认上帝创造天地万物， Mereka percaya mereka mengaku bahwa Allah menciptakan segala sesuatu 他 dalam 们 alam 不 semesta, 接受耶稣从死里复活。 tetapi mereka tidak menerima Yesus yang bangkit dari 这 kematian. 样你在上帝创造的世界恩典中间有份。 Dengan demikian Anda berbagian di dalam dunia yang diciptakan oleh Allah 上 ini, 帝救赎的恩典里面，你没有份。 tetapi Anda tidak berbagian di dalam anugerah penebusan Allah. 亚伯拉罕不是如此， Tetapi tidak demikian dengan 请 Abraham. 你再注意下面很重要的一点， Saudara perhatikan lagi hal yang sangat penting setelahnya. 我最担心的一件事情， Satu hal yang paling saya khawatirkan, 人信以为真的事情， manusia yang percaya yang mereka kira itu benar, yang dipercaya dan yang dikira pasti benar，有一天死的时候到上帝面前，你才发现你信的都是假的。 suatu hari ketika mereka meninggal dan mereka berhadapan dengan Tuhan baru menyadari bahwa yang diimani semuanya itu salah belaka. 然后你一生的信仰都错误了。 Dan semua iman yang diimani seumur hidupnya itu salah belaka. 那个时候你要到哪里去？ Waktu itu kemanakah Anda akan pergi? 我告诉你，基督徒所信的耶稣基督， Saya katakan kepada saudara, Yesus Kristus yang diimani oleh orang Kristen, 耶稣说 Yesus mengatakan, 我到我父那里， Aku kembali kepada Bapa. 我是道路、真理、生命。 Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. 若不借着我，没有人回到父那里去。 Jikalau tidak melalui aku, tidak ada seorang pun yang kembali kepada Bapa. 跟随耶稣的人有绝对的信仰。 Orang yang mengikut Yesus mempunyai iman kepercayaan yang mutlak. 我们 Artinya, 信的是耶稣基督， yang kita imani adalah Yesus 耶稣 Kristus. 基督把肯定的答案赐给我们。 Yesus Kristus memberikan jawaban yang pasti kepada 他说：“我 kita. 从父出来， Dia mengatakan aku keluar dari Bapa, 到了世界， aku datang ke dalam 我 dunia 又离开世界， dan aku akan meninggalkan dunia 我 ini 回到父那里 dan 去。 kembali kepada Bapa. 我在哪里，信我的人也在那里。 Di mana aku berada, orang yang percaya kepadaku juga akan berada di sana. 因为我活着，
你们也要活着。 Karena aku hidup, demikian juga kalian akan hidup. 我是复活， Akulah kebangkitan, 我是生命。 akulah hidup, I am the life and I am the resurrection。 akulah kebangkitan dan akulah hidup. 亚伯拉罕是相信上帝赐生命的， Abraham adalah orang yang percaya bahwa Allah yang memberikan hidup itu. 耶稣基督就是上帝赐给人类的生命。 Yesus Kristus adalah hidup yang Allah karuniakan kepada umat 亚 manusia. 伯拉罕相信上帝叫死人复活的上帝。 Abraham percaya Allah adalah Allah yang membangkitkan orang yang mati. 耶稣基督就是那个曾经死，又用自己的权柄把他的生命取回来复活的耶稣。 Yesus Kristus adalah Yesus yang sudah mengambil kembali nyawanya, yang bangkit dari kematian itu. 但见每一个基督徒今天清楚明白，你为什么信上帝？ Kiranya setiap orang Kristen hari ini dengan jelas bisa mengerti mengapa engkau percaya kepada Tuhan. 你为什么接受耶稣基督？ Mengapa engkau menerima Yesus 刚 Kristus? 才我讲一句话， Tadi saya mengatakan satu 在 kalimat. 人类历史中间有一种人是相信能复活的， Di tengah umat manusia itu ada semacam manusia yang percaya bahwa itu ada kebangkitan. 能复活的人，第一个相信的就是亚伯拉罕。 Orang yang pertama percaya bahwa manusia itu bisa bangkit adalah Abraham. 刚才有人到我的 office 要带我到礼拜堂来， Tadi ada rekan yang datang ke kantor saya untuk membawa saya datang ke dalam ruang kebaktian 我 ini. 问这些长老一句话： Saya bertanya kepada para penatua ini satu kalimat. 亚伯拉罕信上帝会叫死人复活， Abraham percaya bahwa Allah bisa membangkitkan yang mati. 亚伯拉罕是人类中间第一个有相信复活的人。 Abraham adalah orang pertama dari umat manusia yang percaya bahwa ada kebangkitan. 为什么他会这样相信？ Mengapa dia bisa percaya sedemikian? 有一个人回答： Ada satu orang menjawab, 因为他相信上帝是有能力叫人复活。 karena dia percaya bahwa Allah mempunyai kuasa untuk membangkitkan yang mati. 那我对他们说： Kemudian saya berkata kepada 亚 mereka, 伯拉罕信人能够复活， Abraham percaya bahwa manusia bisa bangkit. 有两种理论， Ada dua macam 一 teori. 种是普通人想象的理论。 Yang satu adalah teori yang merupakan bayangan umat manusia. 亚伯拉罕曾经到过埃及， Abraham pernah pergi ke Mesir. 对，亚伯拉罕接受了埃及人的观念， Maka Abraham telah menerima konsep daripada 亚 orang 伯拉 Mesir. 罕听见埃及人的宗教。 Abraham pernah mendengarkan agama orang 那 Mesir. 这个理论我不接受， Tetapi saya tidak menerima 因 teori 为 ini. 这个理论表示亚伯拉罕是受埃及人的影响， Karena teori ini mengatakan bahwa berarti bahwa Abraham mendapatkan pengaruh dari orang Mesir. 才相信有复活的事。 Baru dia percaya bahwa ada 那 kebangkitan. 么，请问亚伯拉罕在埃及听的是什么事情呢？ Lalu mohon tanya, hal apakah yang Abraham dengar di Mesir? 在埃及有一个神话的故事， Di Mesir ada satu mitos yang 一个 mengatakan 一个神被人家污蔑， yaitu dewa yang dimusnahkan, fitnah， difitnah, 结果他死了。 akhirnya dia mati. 死了以后，他为了要报仇， Setelah dia mati demi untuk membalas 他 dendam, 就从死里复活， maka dia bangkit dari 来 kematian 杀害那污蔑他的人。 dan membunuh orang-orang yang memfitnah 所以呢 dia. ，埃及人相信死了有人复活， Maka orang Mesir percaya bahwa setelah mati ada kebangkitan. 但这个是神话， Tetapi ini adalah mitos. 这个不是事实， Ini bukan fakta 也不是人间发生的事情。 dan juga bukan hal yang terjadi di tengah hidup 埃 manusia. 及神话里面有死了又复活的神， Di dalam mitos orang Mesir ada dewa yang sudah mati dan 啊 bangkit. 复活是为了报仇。 Dia bangkit adalah demi untuk membalas 如 dendam. 果我们说亚伯拉罕曾经到过埃及，所以才有复活的观念，这是不大对的事情。 Jikalau kita mengatakan Abraham memiliki konsep kebangkitan itu karena dia mendapatkan pengaruh daripada Mesir itu, ini merupakan hal yang tidak terlalu benar. 那个不是信仰的真理， Itu bukan kebenaran dari iman 它是 kepercayaan, 报仇的一个概念。 tetapi itu adalah satu konsep balas 亚 dendam. 伯拉罕不是在神话中间领受观念， Abraham bukan mendapatkan konsep di dalam mitos, 亚伯拉罕是在他对上帝的信心面前承受了信仰。 tetapi Abraham mendapatkan iman kepercayaan di hadapan Allah yang setia. 上帝说：“我给你一个儿子。 Allah mengatakan aku mengaruniakan seorang anak kepadamu. ”100岁的时候就生了以撒， Pada waktu dia usia 100 tahun dia melahirkan Ishak. 太欢喜快乐了。 Dia pun bersuka 所 cita. 以以撒生出来， Maka Ishak yang 亚 dilahirkan 伯拉罕给的名字叫做
以撒。 Abraham menamakan dia sebagai Ishak. Isaac 什么意思呢？ Apakah artinya 就 Ishak? 是喜笑的意思。 Yaitu tertawa. 因为亚伯兰活到100岁很难笑， Karena Abraham hidup sampai 100 tahun, sulit sekali 他 dia 一直 untuk tertawa. 活，一直活， Dia terus melangsungkan hidupnya hari demi hari, 没有孩子， tidak mempunyai anak, 没有后代， tidak mempunyai keturunan, 没有前途。 tidak mempunyai masa depan. 到他99岁的时候， Sampai ketika dia usia 上 99, 帝亚伯拉罕啊， Allah mengatakan, "Hai Abraham, 你要在我面前做完全人。 di hadapanku engkau akan menjadi seorang yang sempurna." 亚伯拉罕啊， Hai Abraham, 明年这个时候，我是你做人的爸爸。 tahun depan hari ini aku akan menjadikan engkau sebagai bapa daripada seorang 吓了一跳 manusia. Dia terkejut sekali. 上帝啊， Oh Tuhan, 你要把儿子给我吗？ engkau apakah akan mengaruniakan seorang anak kepadaku? 99岁了， Aku sudah 99我的 tahun. 妻子停经很久了， Istriku sudah mati haid begitu lama. 怎么可能嘛？ Apakah itu masih 我 mungkin? 这么老的人还能生孩子吗？ Aku yang sudah sedemikian tua masihkah bisa mungkin melahirkan seorang anak? 90岁的妻子 Istriku yang sudah usia 90还能 tahun, 怀孕吗？ masihkah dia bisa mengandung? 上帝是使有变有的上帝 Allah adalah Allah yang menjadikan yang tidak ada menjadi ada,，creatio ex nihilo。 yaitu menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. From nothingness, God created something exists。 Dari ketiadaan Allah menciptakan sesuatu menjadi 上 ada. 帝说：“我必使你成为父亲， Allah mengatakan, aku akan menjadikan engkau seorang 我 ayah. 必使你的妻子怀孕生子。 Aku akan menjadikan istrimu mengandung dan melahirkan seorang anak." 他就这样信了。 Demikianlah dia 亚伯 beriman. 拉罕，上帝讲什么话，他就是信。 Apapun yang diucapkan oleh Allah, Abraham percaya sedemikian rupa. 夏家听了，哈哈哈，他笑起来，怎么可能？我已经没有月经很久了，我还能生孩子吗？ Salah. 傻了。 Salah, setelah dia mendengarkan kalimat itu dia justru tertawa karena dia mengatakan, saya sudah mati haid begitu lama, bagaimanakah mungkin saya masih bisa mengandung? 这个家庭没有2个人， Di dalam keluarga ini ada 2 一 orang. 个有信心的丈夫， Satu adalah sang suami yang mempunyai iman, 一个怀疑上帝话语的妻子。 yang satu lagi adalah istri yang meragukan perkataan 今天 Allah. 很多家庭是这样， Hari ini banyak keluarga yang seperti ini. 丈夫相信， Suami percaya, 太太怀疑。 istrinya meragukan. 上帝不因为你的怀疑不赐福给你， Allah tidak karena keraguan saudara maka dia tidak memberkati saudara. 上帝因为这个家里面有一个有信心的人，上帝照样施恩给他。 Tetapi karena dalam keluarga ini ada orang yang beriman, Allah tetap memberikan anugerah kepada keluarga 第二年 tersebut. Tahun berikutnya, 撒拉生了孩子， Sarah pun melahirkan seorang anak. 亚伯兰说给他什么名字呢？ Abraham menanyakan namanya, apa yang saya harus berikan nama 给 kepada 他 dia, 名字叫做嬉笑， dan berikan nama kepada dia sebagai artinya tertawa. tertawa namanya. Ada 名字叫嬉笑。 Karena waktu Ishak dilahirkan, 因为当以撒被剩下的时候， barulah Abraham di dalam hidupnya selama 100 tahun pertama kali bisa ketawa. 亚伯拉罕在他100年的年岁当中，他才第一次嬉笑。 孩子生出来了， Anak sudah dilahirkan 2年、 2 tahun, 5年、 5 tahun, 10年、 10 tahun, 15年、 15 tahun, 17年。 17 tahun. 我不知道亚伯兰的孩子几岁的时候，上帝在对他说：“把你的孩子杀了，奉献给我。” Saya tidak tahu ketika Ishak berusia berapa tahunkah Allah mengatakan kepada Abraham, persembahkan anakmu dan sembelilah untuk aku. 从没有孩子变成有孩子，亚伯兰欢喜接受； Dari tidak ada anak menjadi ada anak, Abraham bersuka cita dan menerimanya. 有了孩子变成要被杀，没有一个人要接受。 Dari sudah mempunyai anak sampai harus membunuh anaknya, tidak seorang pun yang akan menerima. 所以亚伯兰不把那一件事情告诉他的妻子， Oleh karena itu Abraham tidak memberitahukan hal itu kepada istrinya. 就把以撒叫醒。 Demikianlah dia membangunkan Ishak. 孩子啊，跟着我到山 Oh 上。 anakku, ikut aku ke gunung. 爸爸要带我到山上去玩吗？ Apakah papa mau bawa saya main-main ke gunung? 爸爸带我到山上看风景吗？ Apakah papa mau bawa saya untuk melihat pemandangan di gunung? 亚伯兰不回答。 Abraham tidak menjawab. 亚伯兰想，我如果告诉他我要杀你，他已经逃走， Abraham berpikir kalau saya mengatakan saya akan menyembelih engkau, pasti dia akan melarikan diri. 因为我已经110多岁了， Karena saya sudah 100-an tahun. 我没有力，跑得不快。 Saya tidak mempunyai kekuatan lagi dan lari tidak cepat. 他17
8岁， Dia 17-18 最 tahun. 健康的时候， Pada waktu dia paling 他 sehat, 逃走我抓不回来 kalau，dia lari pergi saya tidak bisa 所以 menangkapnya kembali. 要不然不回答。 Maka Abraham tidak 我 menjawab. 说我带你到山上去， Dia hanya mengatakan aku akan membawa engkau ke atas gunung. 你要不要听话？ Maukah engkau turut? 爸爸，我听话。 Oh papa aku taat. 你要不要帮忙我？ Maukah engkau menolong aku? 爸爸，我帮忙你。 Oh papa aku akan membantu 你带 menolongmu. 一些东西跟我去好吗？ Bawalah sebagian benda untuk ikut aku. 爸爸，好的。 Oh papa baik. 爸爸要带什么？ Bawa rama apa yang harus saya bawa 带 papa? 绳子， Bawa tali, 带刀， bawa pisau, 带火。 bawa api. 我们到山上， Kita naik ke gunung. 以撒就这样听爸爸的话跟他走了。 Demikianlah Ishak mendengarkan perkataan papanya dan ikut dia. 走到一半的时候， Ketika di tengah perjalanan, 亚伯兰心里想，不久他就死了， dalam hati Abraham berpikir tidak lama lagi dia akan 我 mati. 用刀杀死他， Saya akan menyembelih dia dengan pisau 把他献祭给上帝。 dan mempersembahkan dia sebagai korban kepada Allah. 亚伯兰的心痛苦的不得了。 Demikian sedih dan susahnya hati 可 Abraham. 能他一方面走，一方面流泪， Mungkin dia sambil berjalan sambil dia mencucurkan air mata. 忍受他的痛苦， Dan dia menanggung semua penderitaan itu. 完全不讲话， Dia sama sekali tidak 一 berkata-kata. 面走一面想。 Sambil dia berjalan sambil dia berpikir. 今天我有这个孩子， Hari ini aku memiliki anak ini. 多么英俊， Begitu tampan. 多么健康， Begitu sehat. 多么年轻。 Begitu mudah. 但是今天是最后一天， Tetapi hari ini adalah hari yang 因 terakhir. 为他不久以后就死了。 Karena tidak lama lagi dia akan mati. 我来的时候是带着独生子出来的， Karena ketika saya keluar saya bawa anak 我 tunggal 回 saya. 去的时候是单独一个老人回家 Ketika- 见老婆。 Ketika aku kembali nanti aku akan pulang dengan sendiri dan berjumpa dengan istri 我也 saya. 不能知道要怎么样回答我的妻子。 Saya juga tidak tahu bagaimanakah saya harus menjawab kepada istri 你 saya. 把儿子带到山上，现在他在哪里？ Anda telah membawa anak ke gunung itu, sekarang di manakah dia? 当亚伯兰走到一半的时候， Di tengah perjalanan itu. 圣经告诉我们一句话， Satu kalimat yang Alkitab katakan kepada 这一 kita. 句话是2000年以后才讲出来， Kalimat ini diungkapkan 2000 tahun kemudian. 从来没有人知道亚伯兰想什么。 Selamanya tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang dipikirkan oleh 到了 Abraham. 希伯来书第11章， Sampai kepada kitab Ibrani pasal yang ke-11. 这个秘密被打开来， Rahasia ini diungkapkan. 上帝宣布一件事情： Allah mengungkapkan satu hal. 为什么亚伯兰敢？为什么亚伯兰肯把他孩子杀死献给上帝呢？ Mengapa Abraham berani? Mengapa Abraham rela untuk menyembelih anaknya dan dipersembahkan kepada 圣 Tuhan? 经说， Alkitab mengatakan 因为上帝知道，他相信亚伯拉罕的孩子被杀以后，上帝一定使他复活。 karena Abraham percaya bahwa setelah dia menyembelih anaknya itu Allah pasti akan membangkitkan kembali anaknya. 为什么？ Mengapa demikian? 为什么让他的孩子死了会再复活？ Mengapa mengizinkan anaknya mati setelah itu 因 dibangkitkan? 为上帝说， Karena Allah 你 mengatakan 的后代要从这个以撒的身上出来， karena keturunanmu nanti akan keluar dari Ishak ini. 他要成为众生之父， Dia akan menjadi bapa segala 你 bangsa 要成为万族的祖先。 dan engkau akan menjadi nenek moyang segala 怎 bangsa. 么可能？ Bagaimanakah 如果今 mungkin 天叫我把以撒杀死， jikalau hari ini memerintahkan aku menyembelih Ishak, 他还没有结婚， dia belum menikah, 他还没有生孩子， dia belum melahirkan anak. 我哪里来的后代 Dari manakah datangnya keturunanku 会像 nanti 海边的沙那么多， yang akan sebanyak pasir yang ada di pantai, 天上的星那么多？ akan sebanyak bintang yang ada di langit? 哇，你给我开的玩笑太大了！ Oh Tuhan, terlalu besar lelucon yang kau adakan kepadaku 你 ini. 把孩子给我， Engkau mengaruniakan anak 你还要 kepadaku, 让他死， engkau masih mau membuat dia mati. 我哪里可以有后代呢？ Bagaimanakah mungkin aku mempunyai keturunan lagi? 上帝看见亚伯的心， Allah melihat hati dari 他 Abraham. 相信 Dia yang percaya 主 ini. 啊，我今天如果把我的孩子杀死， Oh Tuhan, jikalau hari ini aku menyembelih 我 anakku, 相信你会给他再复活。 aku percaya bahwa engkau bisa 所以他 membangkitkan dia 一步 kembali. 一步勇敢到这个山上去。 Maka dengan berani dia satu langkah demi satu langkah dia menuju ke atas gunung. 在半
半路中间， Di tengah perjalanan, 以撒问一句话 Ishak menanyakan Papa. satu pertanyaan. Papa, 刀哪了？ sudah ada pisau. 柴有了， Kayu bakar sudah ada. 绳子预备好了， Tali juga sudah 你 dipersiapkan. 忘记带羊了， Engkau lupa membawa 我 domba. 们要杀什么呢？ Apakah yang akan kita bunuh 我们 nanti? 要献什么呢？ Apakah yang akan kita 你 persembahkan? 忘记了？ Engkau sudah 我们 melupakan. 要不要再回去把那个羊带来呢？ Apakah harusnya kita pulang lagi membawa domba itu? 爸爸，你太老了， Papa, engkau sudah terlalu 你 tua. 现在已经忘记了。 Sekarang engkau sudah lupa. 献祭不带羊， Kalau mempersembahkan tidak membawa domba, 你们的献什么呢？ apa yang harus kita 哎 persembahkan? 呀，亚伯拉罕最困难的时候来到， Oh, datanglah, tibalah saat yang paling susah bagi Abraham itu. 他要怎么回答呢？ Bagaimanakah dia harus menjawab? 圣经说， Alkitab mengatakan, 亚伯拉罕回答说 Abraham menjawabnya, 上帝在他的山上必有预备。 di atas gunungnya Allah akan mempersiapkan. 我们真是佩服亚伯兰的信心。 Kita sungguh mengagumi iman dari Abraham. 为了这件事情， Demi hal ini, 我曾经读过了丹麦大哲学家 Kierkegaard 他所写的一篇文章。 saya pernah membaca satu makalah yang ditulis oleh filsuf besar daripada Denmark yang bernama Kierkegaard itu. 亚伯拉罕的信仰。 Iman dari 当 Abraham. 我看完他的文章以后， Setelah saya selesai membaca 我认 makalahnya, 为哲学家 Kierkegaard 比世界上所有的牧师解释圣经还更好。 saya menganggap bahwa penjelasan penafsiran daripada Kierkegaard seorang filsuf itu jauh lebih baik daripada semua pendeta yang ada dalam dunia ini. 亚伯拉罕的信仰 Iman daripada Abraham 成为我们的榜样， menjadi teladan bagi kita, 成为我们的信仰的基础。 menjadi dasar bagi iman kita. 相信上帝是事无变有的上帝， Dia percaya bahwa Allah adalah Allah yang menjadikan tidak ada menjadi ada. 相信上帝是世人复活的上帝。 Dia percaya bahwa Allah adalah Allah yang membangkitkan dari yang 亚 mati. 伯兰是第一个相信人会复活的人。 Abraham adalah orang yang pertama percaya bahwa manusia bisa bangkit. 2000年以后，上帝的儿子耶稣到地上做人。 2000 tahun kemudian anak Allah Yesus datang ke dalam dunia menjadi manusia. 耶稣还没有被钉十字架以前， Sebelum Yesus disalibkan, 他最少有3次对门徒说 paling sedikit ada 3 kali dia berkata kepada murid, 人子要被罪人出卖， anak manusia akan dikhianati oleh orang yang 人 berdosa, 子要被抓去， anak manusia akan ditangkap, 人子要被捆绑， anak manusia akan 人 dibelenggu, 子要被钉在十字架上， anak manusia akan disalibkan di 人 atas 子 kayu 要 salib, 受伤受死， anak manusia akan menderita dan mati, 流出我的血，成为人类的赎罪。 dan mengalirkan darah untuk menjadi penebusan dosa umat 这些 manusia. 话讲出来， Kalimat-kalimat ini diucapkan, 门徒不懂， para murid tidak 所以 mengerti. 彼得说 Maka Petrus 主啊，不可 mengatakan, 以的， oh Tuhan tidak boleh. 你这么好的老师， Engkau adalah guru yang begitu baik. 怎么可以被人抓去？ Bagaimanakah mungkin bisa 怎 ditangkap 么可 oleh 以 orang 被 lain? 人钉死？主啊，不要不要，你不要死！ Bagaimanakah mungkin bisa disalibkan? Oh Tuhan, jangan kau mati. 耶稣有没有说谢谢你这么同情我？ Apakah Yesus mengatakan terima kasih engkau begitu simpati 谢谢 kepadaku? 你这么爱我？ Terima kasih engkau begitu mengasihi Leo. aku? Tidak. 耶稣说撒旦，退我后边去。 Yesus mengatakan setan undurlah daripadaku. 为什么呢？ Mengapa demikian? 彼得对耶稣的同情 Simpati daripada Petrus kepada Yesus 是撒旦不愿意耶稣成就救恩。 adalah setan, karena setan yang tidak mau Yesus yang menggenapi keselamatan. 今多很多人对上帝的爱， Hari ini banyak orang yang mengasihi Tuhan. 对牧师的爱， Kasih mereka kepada pendeta 出于你的肉体， itu yang keluar daripada kedagingan, 不是上帝的旨意。 bukan dari kehendak 所 Allah. 以耶稣拒绝彼得对他的同情。 Maka Yesus menolak simpati daripada Petrus kepada dia. 圣经从来没有一次，耶稣对门徒说：“撒旦退去。 Yesus di dalam Alkitab tidak pernah ada satu kali yang lain ketika Yesus berkata kepada muridnya, setan undurlah ” 只 daripadaku. 有这一次， Hanya kali ini saja 他责备彼得。 dia menegur Petrus. 原来他责备了彼得后面的撒旦。 Rupanya yang dia tegur adalah setan yang ada di balik Petrus. 今天很多爱的后面有撒旦， Hari ini banyak di balik banyak kasih itu ada setan. 今天很多宗教的后面有撒旦。 Hari ini di balik agama itu
ada setan. 今天的很多所谓上帝的启示的后面有撒旦。 Hari ini banyak yang menganggap mereka adalah wahyu Tuhan, itu di baliknya ada setan. 真正的爱主的人， Orang yang sungguh-sungguh 我 mengasihi 们 Tuhan, 看出这背后的撒旦， kita bisa melihat setan yang ada di 他就 baliknya. 对他退我后边去， Kemudian kita mengatakan kepada dia, undurlah 因为 daripadaku. 上帝旨意必定要成全， Karena kehendak Tuhan pasti akan 上 digenapi. 帝的儿子一定要死， Anak Allah pasti harus 耶 mati. 稣就上十字架， Demikianlah Yesus disalibkan. 耶稣上十字架， Yesus disalibkan. 真正的目的 Tujuan yang sesungguhnya 要证明他是不能死的， adalah untuk membuktikan bahwa dia tidak bisa mati. 要证明 Untuk membuktikan 撒旦不可能得胜他。 setan tidak mungkin mengalahkan 耶 dia. 稣如果没有死， Jikalau Yesus tidak mati, 就不能证明他能复活。 tidak bisa membuktikan bahwa dia bisa 耶 bangkit. 稣如果没有死， Jikalau Yesus tidak 就 mati, 不能证明他胜过掌死前的魔 dan 鬼。 juga itu tidak bisa membuktikan bahwa dia mengalahkan setan sebagai penguasa maut 为什 itu. 么我们纪念复活节？ Mengapa pada tahun ini ketika kita merayakan 这 kebangkitan, 是宗教的节日， ini adalah hari 这个 keagamaan. 我做基督徒应当有的一个义务。 Ini adalah tugas saya sebagai seorang 我 Kristen. 告诉你，不是的， Saya katakan bukanlah 你 demikian. 在复活节宣布你的信仰， Di hari kebangkitan Anda mengumumkan 你 imanmu. 在复活节 Di hari kebangkitan 宣布你得胜魔鬼， Anda mengumumkan bahwa Anda telah mengalahkan 因为 setan 基督打败了魔鬼， karena Kristus telah mengalahkan setan. 宣布你得胜了死亡， Anda mengumumkan engkau telah mengalahkan ke maut 因为耶稣从死里复活， karena Yesus sudah bangkit dari 你 kematian. 宣布你得胜了黑暗， Engkau mengumumkan engkau telah mengalahkan kegelapan, 你得胜罪恶， engkau telah mengalahkan dosa. 感谢主。 Kita bersyukur 因 kepada 为耶 Tuhan 稣基督从死里复活了， karena Yesus Kristus sudah bangkit dari 死 kematian. 亡的权柄结束了。 Kuasa daripada kematian itu sudah 因 berakhir 为耶稣从死里复活 karena 了， Yesus sudah bangkit dari kematian. 撒旦永远失败。 Maka setan untuk selama-lamanya telah 因为 gagal 耶稣从死里复活 karena 了， Yesus sudah bangkit dari kematian. 罪的权柄、 Kuasa daripada dosa 律法的咒诅 dan kutukan dari Taurat 完全停止了。 sama sekali sepenuhnya telah 我 berhenti. 们今天感谢上帝， Hari ini kita bersyukur 我 kepada 们 Tuhan. 称耶稣基督复活， Kita mengatakan Woman Yesus Bayung Kristus sudah Yao bangkit. Kuih Kita kembalikan kemuliaan kepada Tuhan. 求主赐福我们， Kiranya Tuhan memberkati kita, 带领我们 memimpin kita 真正荣耀进入主复活得胜的能力里面。 dan sungguh-sungguh kita memuliakan Tuhan dan kita masuk ke dalam kemenangan dan kebangkitan dari kebangkitan Tuhan 我 Yesus. 们把一切荣耀归给上帝。 Kita kembalikan segala kemuliaan kepada Tuhan. 阿门。 Amin. 我们低头祷告， Mari kita tunduk kepala kita berdoa. 请胡信长老带领我们祷告。 Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, Engkau sudah bangkit dari kematian. Jikalau Engkau tidak bangkit, maka yang kami wartakan, yang kami imani itu akan menjadi sia-sia. Biarlah kami sungguh-sungguh mendapatkan kuasa kebangkitan daripada Tuhan di dalam kami menjalankan hidup kami sehari demi sehari, sehingga kami boleh menjadi saksi Tuhan yang teguh. Kami berani memberitakan Injil kepada lebih banyak orang lagi, sehingga orang lain juga boleh mendapatkan manfaat Injil daripada iman kami yang kami imani ini ya Tuhan. Pakailah kami ya Tuhan untuk menjadi alat Tuhan. 亲爱的天父上帝，我们感谢你，因为你已经复活了。因为若是主基督没有复活的话，我们所传讲的、我们所信的都变成枉然。求主继续加添给我们力量，担任靠着主复活的大能，我们能够过得胜有益的生活。我们能够努力的把福音传开，让有更多的人能够与我们一同享受福音的好处。求主带领我们的一生，能够荣耀主的名，能够成为众人的祝福。Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus，我们祷告感谢，奉主耶稣的名，阿门。阿门。